Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Negeri Terengganu, sebuah negeri yang istimewa. Kenapa kita panggil atau sebut, kita kenali dia sebagai negeri istimewa? Karena bukan saja ianya dikuasai oleh Perikatan Nasional, tetapi salah sebuah negeri yang mana tidak ada pembangkang langsung. Dengan arti kata lain, semasa pilihan raya yang lepas, semuanya dimenangi oleh parti kerajaan. 32-0. Itulah bilangan kerusi yang dimiliki oleh Perikatan Nasional di Terengganu. Tiada pembangkang langsung, tapi malangnya. Karena gara-gara tidak ada pembangkang, lihatlah inilah yang terjadi di negeri Terengganu. Rupa-rupanya saudara-saudara sekalian, kepentingan wujudnya pembangkang, kepentingan wujudnya ada semak imbang di dalam sebuah negeri ialah supaya pentadbiran akan jadi lebih telus, lebih baik, dan ada yang akan tukang kritik. Itu sebabnya di negara Malaysia, pembangkang diharapkan menjadi lebih kuat, lebih matang, lebih progresif. Bukan macam sekarang, kurang matang, kurang progresif, asik-asik hanya menggunakan isu 3R. Cobalah guna pula isu-isu pembangunan. Kan itu lebih baik. Berhentilah hanya mengkritik. Coba beri cadangan pula. Kerjasama bagi cadangan. Itu sebabnya bila pembangkang wujud yang kuat, sebuah negara juga akan jadi kuat. Tapi bila pembangkang lemah, itu pun bahaya juga. Di Terengganu kedudukannya 32-0. Bila kerajaan 32-0 mentadbir negeri, lihatlah ini berlaku. Ditulis oleh Norman Rizwan dari Harapan Daily. Awal tahun dan penghujung tahun lepas, Terengganu penuh dengan isu kontroversi. Seperti hakisan pantai yang teruk, isu OKU dipukul, dan bermacam-macam lagi. Paling memalukan, bonus kekitangan awam kerajaan Terengganu tetapi meminta dari kerajaan pusat. Yang ini, aku pun tak tahulah. Saya pun sebenarnya tak tahu rupa-rupanya bonus kekitangan awam kerajaan Terengganu dibayar untuk kaki tangan awam kerajaan Terengganu tapi minta dari kerajaan pusat. Aduh, ini memang tahap memalukan sangatlah kan. Dari mana idea dapatkan itu pun tak tahu. Adakah ini buktinya kerajaan Terengganu tak cukup duit untuk membayar bonus kaki tangan awam kerajaan Terengganu? Miskin sangatkah Terengganu sampai terpaksa meminta daripada kerajaan persekutuan? Tahun 2023, kerajaan Terengganu terima 802,2 juta ringgit. Yang pelik dikabarkan 81,2%, yaitu 651 juta digunakan untuk emolumen. Ini satu pentadbiran yang sangat lemah. Jika berniaga, kedai warung nasi lemak pun boleh lingkup. Beli kereta Exco hampir RM200,000 sebuah. Tetapi nak selamatkan rumah penduduk kerana hakisan hanya RM120,000. Hingga rumah, kubur dan jalan raya di bawah arus. Sudahlah bawa pelaburan RM4,1 juta sahaja. Tak pastilah pelaburan ini sebab ada tauke dari Pahang buka kedai motor 4 cawangan di Terengganu ke? Tak pastilah. Kelantan pula jauh lebih hebat bawa pelaburan lebih 600 juta ringgit. Aduh. Jadi adakah ini yang dinyatakan, diwar-warkan bahawa Menteri Besar Terengganu ini adalah yang terbaik, calon terbaik untuk jadi calon Perdana Menteri? Lihat daripada apa yang ditulis oleh saudara Norman ini, bahawa pelaburan hanya 4,1 juta sahaja. Sudahlah bawa pelaburan 4,1 juta sahaja. Kalaulah ini betul, memang teruklah nanti negara kita kan. Bayangkan kalau itu saja nilai pelaburan yang diterima, tak tahulah apa nak jadi. Lebih baik lagi lah Kelantan ada lagi 600 juta. Okey. Dr. Sam konon calon Perdana Menteri Kerajaan PN.
Bagaimana nak uruskan negara? Bab ekonomi hancur habis. Singapura tu pulau yang kecil, tiada air, tiada minyak, tapi boleh jadi negara maju. Jika Terengganu tiada minyak, bagaimana? Atau menjelang 2050, minyak sudah tiada value. Apa jadi dengan Terengganu? Iyalah kan sekarang ini tenaga hibrid, tenaga solar, tenaga air, tenaga kinetik dan macam-macam lagi yang sedang diusahakan untuk menggantikan kebergantungan terhadap minyak petrol, kerana dikata minyak petrol itu jauh lebih mencemarkan bumi, mencemarkan alam sekitar, yang mana sekarang ini seluruh dunia sedang berusaha ke arah kemapanan alam sekitar, kelestarian alam sekitar. Persoalannya, kalau minyak sudah tidak ada value lagi yang tinggi pada tahun 2050, apa jadi dengan Terengganu? Padahal negeri ini indah pantainya, besar negerinya, macam-macam boleh buat tarikan pelancongan. Apa idea untuk jana ekonomi? Apa visi dan misi Menteri Besar? Soal Norman lagi. Menang 32 berbelas kosong, cukupkah hanya menipu menjanjikan surga? Jangan ambil kerja Tuhan siap ke surga neraka ini. Siapa ke surga neraka ini? Sedangkan kamu sendiri belum tahu nasib ke mana. Soal Norman lagi. Begitu juga, begitu mudah melemahkan minda orang Terengganu dengan mainan agama. Akhirnya negeri ini terbeban dengan hakisan. Di belakang Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim, apa yang Menteri Besar tidak kata? Kerajaan Madani ini gagal, tetapi hakikat nilai keuangan negara terbaik di dunia Islam. Nilai dagangan kini mencecah lebih 2 triliun ringgit. Tapi nak bagi bonus dan selamatkan negeri terpaksa minta Ishan Pusat pula. Sekarang ini siapa yang gagal pula? Anda tulislah dalam ruangan komen. Siapa yang terpaksa kena dengan ludah sendiri? Sekarang ini siapa yang gagal? Jawab. Tolong tulis dalam ruangan komen. Sukar juga jika ada PhD angkasa, sedangkan rakyat Terengganu perlukan PhD bumi untuk selamatkan bumi Terengganu. Itulah dia saudara-saudara sekalian, apa yang didedahkan oleh Norman Rizwan di Harapan Daily. Bila kerajaan 32-0 mentadbir negara, dan layakkah sebenarnya Dr. Shem menjadi Perdana Menteri yang diwar-warkan calon terbaik Perikatan Nasional? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kejutan terbesar hari ini, pengurus Felda ditahan kerana seleweng peruntukan sebanyak RM10.000 untuk kegunaan sendiri. Seorang pengurus rancangan Felda di Kulai, Johor ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selepas didakwa menyeleweng wang berjumlah lebih RM10.000. Suspek ditangkap atas dakwaan salah guna kuasa sebagai pengerusi jawatan kuasa kemajuan rancangan JKKR bagi menyeleweng peruntukan dari tabung ladang dan jalan pertanian untuk kepentingan diri sendiri. Sumber memberitahu suspek lelaki berusia 43 tahun itu ditahan di pejabat SPRM Johor kira-kira pukul 7 petang semalam. Sementara itu, pengarah SPRM Johor, Datuk Azmi alias, ketika dihubungi mengesahkan penahanan terbabit. Kes disiasat di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Saudara-saudara sekalian, siapa kata zaman Anwar Ibrahim ini tidak lagi menguatkuasakan perang rasuah? Lihat sajalah, semasa pentadbiran-pentadbiran yang lalu, tidak sehebat apa yang berlaku sekarang. Semua orang dah mula takut dengan SPRM. SPRM sekali lagi diangkat setinggi-tingginya. Dengar saja nama SPRM, seluruh Malaysia bergegar.
Kalau dulu dengar saja SPRM, mungkin kurang gegarannya. Tapi sejak akhir-akhir ini, sejak Anwar Ibrahim mengisytiharkan perang rasuah, semua orang mula merasai perubahannya. Di mana SPRM sangat progresif, aktif, dinamik, dan sangat luar biasa. Banyak pendedahan-pendedahan, penahanan-penahanan, penangkapan-penangkapan terkini yang dibuat secara mengejut, yang kita tidak pernah dengar, yang kita tidak pernah jangka, akhirnya terdedah. Banyak di jabatan-jabatan penguatkuasaan pun ada yang didedahkan. Ada yang di KLIA, ada yang di Custom, ada juga yang terkini pula ini di Felda. Bayangkan, kalau dulu kita jarang mendengar tentang pendedahan-pendedahan, penahanan-penahanan, dan tangkapan-tangkapan yang ada kaitan dengan orang-orang besar, jerung-jerung besar. Tapi sekarang ini apa yang kita lihat, bukan lagi bilis-bilis kecil. Seperti yang telah diisytiharkan oleh Anwar Ibrahim, dia kata dia akan berhenti hanya menangkap, hanya menyelongkar bilis-bilis kecil. Anwar Ibrahim kata dia akan mula daripada jerung-jerung besar, ikan-ikan paus, supaya yang kecil-kecil itu pun akan takut dan tidak akan melakukannya lagi. Karena sekiranya jerung-jerung ini tidak dihentikan, maka semestinya yang pastinya akan bermaharajalela ialah jerung-jerung yang besar, paus-paus yang besar, orang-orang kenamaan-kenamaan yang tertentu itu. Jadi saudara, tahniah kita ucapkan kepada SPRM kerana telah pun menjalankan tugas luar biasa. Hari ini, seorang pengurus Felda ditahan kena seleweng peruntukan Rp10.000 untuk kegunaan sendiri. Tak pedulilah 1.000 kah, 2.000 kah, 30.000 kah, 10.000 kah, sejuta kah, 1 bilion kah. Kalau dah memang salah, tetap salah. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Titah Edendum Najib kembali panas sekali lagi. Ini adalah komen terkini, keputusan terkini daripada Timbalan Perdana Menteri Malaysia daripada UMNO, yaitu Zahid Hamidi yang juga merupakan Presiden UMNO dan pengerusi Barisan Nasional. Zahid hari ini belum mahu ulas cubaan larang sentuh edendum. Ini sebenarnya satu tindakan yang sangat bijaksana, tindakan yang sangat dialu-alukan dan tindakan yang sangat baik. Apabila ia bertindak seperti natural atau bertindak secara tidak mahu memberatkan ataupun menambahkan kekalutan lagi tentang ada titah edendum itu, sehinggalah biar mahkamah yang tentukan. Dan yang lebih penting lagi, Ketua Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong melalui Istana Negara telah pun menitahkan supaya permohonan baru dibuat melalui Istana Negara. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi enggan mengulas lanjut ketika ditanya mengenai keputusan kerajaan yang memfailkan permohonan bagi mendapatkan perintah larangan atau gag order berkaitan titah edendum terkait Najib Razak. Bagaimanapun, keengganan Presiden UMNO itu mungkin untuk masa ini kerana dia memberi bayangan akan mengulas pada kesempatan yang lain. Kata Zahid, saya akan menjawab pada waktu lain. Katanya kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Convocation Risda di Bangi hari ini. Terdahulu, Ahmad Zahid Hamidi ditanya pendirian UMNO berhubung keputusan kerajaan memfailkan permohonan untuk mendapatkan gag order daripada mahkamah bagi melarang mana-mana pihak membincangkan isu berkaitan titah edendum. Isnin lalu, Peguam Bela Najib Muhammad Farhan Muhammad Safi mengesahkan kepada Malaysia kini bahawa Jabatan Peguam Negara AGC memfailkan permohonan itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Menurut salinan permohonan yang dilihat Malaysia kini, kerajaan memohon perintah larangan tersebut bagi menghalang mana-mana pihak termasuk media daripada menerbitkan atau menyiarkan apa-apa bentuk komunikasi sama ada secara cetak, elektronik, digital dan platform media sosial.
Ia juga bagi menghalang semua pernyataan, komen, atau perbincangan yang meragui, mempersoalkan, mencabar, atau menghina kuasa prerogatif yang di-Pertuan Agong. Sekiranya Mahkamah Sivil membenarkan perintah larangan tersebut, ia bukan sahaja akan menghalang pihak media daripada melaporkan kes itu, tetapi juga menghalang mana-mana anggota Badan Kehakiman dan peguam yang terlibat secara langsung dalam tindakan sivil itu daripada memberikan salinan dokumen sulit berkaitan kes tersebut kepada orang awam. Sebelum ini, Najib memohon semakan kehakiman bagi menuntut pelaksanaan titah tambahan berkenan yang didakwa membenarkannya menjalani baki hukuman penjara di rumah berbanding di penjara Kajang. Pada Julai tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Najib untuk memulakan semakan kehakiman tersebut atas alasan afidavit sokongan yang dikemukakan oleh Ahmad Zaid Hamidi dan Menteri Besar Pahang, Wan Rosdi Wan Ismail adalah bersifat kabar angin. Bagaimanapun, Mahkamah Rayuan baru-baru ini menerima rayuan Najib dan mengembalikan kes tersebut ke Mahkamah Tinggi untuk didengar sekali lagi. Sebelum kita berpisah, apabila komen anda untuk tidak addendum ini, kita jumpa lagi. Bye-bye.